Okey, kita boleh teruskan. Hari ini kita masuk kuliah hadis bab Abwabus Salam wal Qardi wal Rahni, iaitu bab berkaitan dengan memesan barang dan juga pinjaman dan juga gadaian. Itu kaitan tiga tajuk. Kaitan dengan memesan barang, pinjaman dan juga gadaian. Abwabus Salami, dah bariskan ya? Abwabus Salami wal Qardi wal Rahni. Okey, untuk siapa nak baca hari ini? Siapa nak baca hari ini? Laili tak boleh baca sebab dia mic dia tak berapa baik. Yang lain. Lain siapa nak baca? Okey. Baca Ustaz. Okey, sila. Hadis 874 dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW sampai ke Madinah, padahal mereka biasa mencengkerami buat buah-buah setahun atau 2 tahun. Maka sabdanya, barang siapa mencengkerami pada buah-buah, maka hendaklah ia cengkerami pada sukatan yang tertentu dan timbangan yang tertentu buat masa yang tertentu. Muttafaq alaih. Tetapi bagi Bukhari, sabdanya, barang siapa memberi cengkeram pada sesuatu. Baik, catatkan. Hadis 874, boleh catat. Hadis sah. Matan, boleh memberi dan menerima cengkeram untuk sesuatu tetapi harus tertentu. Bracket, ditentukan sukatan dan masa. Hukum mubah. Mubah ni maknanya boleh, harus, tu mubah. Baik, dalam hadis ini dibenarkan melakukan cengkeram, baik membeli buah-buahan atau barang lain dengan jalan menyerahkan wang pendahuluan, dan kemudian barang yang dibeli itu baru diserahkan setahun atau 2 tahun kemudian. Dalam Islam, kalau kita rasa tak boleh cengkeram ni, dah rasa macam kita hidup terkungkung dalam dunia yang kita tidak boleh cengkeram. Sedangkan kita nakkan barang tu tinggal satu. Kalau tak dibagi cengkeram, orang akan ambil. Sekadar janji kosong, orang tak nak terima. Nak ada cengkeram. Jadi kita nakkan barang itu. Jadi kita letakkanlah cengkeram dulu dan kita akan ambil kemudian. Pengambilan kemungkinan disebabkan oleh kita masa itu tak cukup duit nak membeli sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan pihak kedai dia tidak tidak ada kenderaan yang boleh membawa barang itu. Jadi kita bagi cengkeram itu kerana kita nak mencari kenderaan yang boleh membawa barang itu. Sebab itu dengan adanya melakukan cengkeram dahulu,
ya, maka itu ya adalah sesuatu yang diterima. Ya, sebab itu dalam Islam ya lengkap. Islam itu mudah dan lengkap, ya, dan tidak menyusahkan. Di situlah adanya cengkera. Ya, dibolehkan cengkera. Supaya apa? Kita tidak kecewa nak mendapatkan barang yang kita inginkan itu. Ya. Kalau barang tu banyak tak kisah. Maksudnya barang tu dia tinggal satu atau dua. Ya sudah tentu ya kalau kita terlewat mungkin orang lain ya lebih mendahului kita. Ya, jadi disitulah keistimewaannya adanya ya kita boleh cengkeram. Terus baca lagi satu lagi 875. Saya baca Ustaz. Okey. Okey, hadis 875. Dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, mereka berkata, kami biasa dapat rampasan perang beserta Rasulullah SAW dan biasa petani-petani dari petani-petani Syam datang kepada kami. Lalu kami beri cengkeram kepada mereka buat hitah, syair, zabib dan pada satu riwayat dan minyak hingga satu masa yang tertentu. Apakah mereka itu mempunyai sawah ladang? Mereka berdua jawab, kami tidak tanya mereka dari hal itu. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Baik ya. Catatkan hadis 875. Hadis sah. Matan boleh memberi cengkeram kepada seseorang tentang sesuatu yang bukan milik orang itu. Hukum mubah. Baik, ini maksud ya daripada hadis ini. Melakukan pembelian barang dengan memberi wang cengkeram terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu dan dalam jumlah barang tertentu, itu dibolehkan. Ya. Ataupun ya terkadang barang itu adalah kepunyaan seseorang, diamanahkan kepada seseorang. Dan dia kata, tuan punya barang tu kata, kalau ada siapa-siapa nak beli barang ni, ya, bolehlah kau uruskan. Jadi sedangkan barang tu bukan barang dia, tapi dah diamanahkan. Kalau ada siapa-siapa nak beli, kau lepaskanlah. Jadi ada orang nak beli, ya, dan dibagi cengkeram. Ya, maka hal ini juga dibolehkan. Sebab ya, barang itu memang orang lain punya, tapi sudah ya diamanahkan kepada seseorang. Itu tidak ada salahnya. Jadi yang jadi menguruskan atau melepaskan barang itu adalah orang yang diamanahkan. Baik ya, hadis 876 pula, silakan. Baca sikit lagi apa yang sama, orang sama. Baca. Okey, saya baca lagi. Hadis 876. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, ia bersabda, barang siapa menerima harta orang dengan maksud menunaikannya, nescaya Allah tunaikan buat dia. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merosaknya, nescaya Allah rosakkan dia. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Baik, catatkan ya, hadis 876. Hadis 876 hadis sah. Matan diperintah mengembalikan pinjaman
diperintah mengembalikan pinjaman. Hukum wajib. Baik ya, hadis ini kita ambil maklum ya. Ambil maklum bagaimana? Ini bergantung kepada nawaitu kita. Ya, kalau kita niat untuk membayar, maka Allah akan memudahkan kita untuk membayar. Kalau niat kita ya pinjam tadi nak memulangkan, ya maka ia dimudahkan. Dah kita pinjam, kita bertanggungjawab, kita pun pulangkan. Tapi kalau tidak ada ya niat demikian, contohnya dia pinjam tapi niat ya tak nak bayar atau bila-bilalah nak bayar dalam hatinya, maka ya lama kelamaan walaupun yang kita pinjam itu sikit, tapi tidak ada ruang atau masa yang kita nak bayar. Sedangkan kadang yang kita pinjam banyak, kita boleh bayar. Tapi yang pinjam sikit ni kita lengah-lengahkan, akhirnya Allah pun melengahkan kita dan memberatkan kita. Walaupun sikit. Sebab itu ini bergantung kepada nawaitu kita. Sebab itu dalam hadis ni kalau kita amati balik, ya maka ya memang boleh terjadi. Ya, baik. Kalau kita semak balik ya. Barang siapa menerima harta seorang dengan maksud tidak menjelaskannya, maka Allah akan membantunya untuk menjelaskan ya, atau memulangkannya. Tapi barang siapa mengambil ya harta orang lain atau berhutang, contohnya dengan maksud nak merosakkan, ya, maka Allah juga akan merosakkan dia. Begitulah. Ya. Kalau ya apa dikatakan hukum karma. Artinya kalau kita buat orang, ya nanti terkena kepada diri kita balik. Ya. Okey, lagi siapa nak apa? Nah, Saya baca Ustaz. siapa tu? Okey, betul-betul. Sila. Bacalah, tak apa. Dari Aisyah ia berkata, saya telah berkata, ya Rasulullah, si Anu kedatangan kain-kain dari Syam. Alangkah baiknya jika paduka tuan kirim orang kepadanya buat mengambil daripadanya 2 kain sebagai hutang buat dibayar di masa kelapangan. Ia kirim orang kepadanya tetapi ia tidak mahu. Dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi dan rawi-rawinya orang-orang yang kepercayaan. Ya. Baik, catikannya 877 hadis sah. Matan boleh berhutang kepada orang kafir. Boleh berhutang kepada orang kafir. Hukum mubah. Hukum mubah. Baik. Dalam hadis ini, ya satu hal yang dibolehkan, yaitu ya orang yang kita hutang itu bukan orang Islam, ya tapi ya bukan Islam. Dalam hal ini juga soal hutang berhutang boleh ya berurusan dengan orang kafir. Mana kita membeli barang dengan cara hutang kepada orang kafir. Mana hal ini dibolehkan. Ya mengikut contoh dalam hadis ini. Jadi tidak ada keberatan. Ya kalau kita membeli barang daripada orang kafir dengan jalan berhutang. Tapi syaratnya tunjukkanlah keamanahan kita sebagai orang Islam. Ya tunaikanlah amanah itu, bayarlah hutang itu. Hutang tetap hutang walaupun dengan orang kafir. Ya jangan kita pula ya berkata-kata demikian
Alah, orang kafir tak apalah, tak bayar pun tak apa. Jadi hal ini ya nak akhlak yang sebegini adalah akhlak bukan diri dia saja, tapi akhlak Islam sudah rosak. Ya. Dia telah merosakkan Islam dengan cara macam ini. Adakah orang Islam macam ni? Ya, tak amanah. Jadi hal ini ya malu kita sebagai orang Islam, ya, kita tidak berlaku amanah. Sebab itu walaupun dengan orang kafir, ya, kalau kita berhutang dengan dia, kita hendaklah tunaikan, itu adalah amanah. Jadi ya kena faham dengan hal itu. Ya. Baik, kita sambung lagi 878. Saya baca Ustaz. Okey. Hadis 878 dari Abi Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, binatang tunggangan boleh ditunggang lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai, dan susu boleh diminum lantaran memberi nafkahnya apabila adalah ia tergadai, dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafkah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Baik, 878 hadis sah. Matan dia, binatang atau barang gadaian binatang atau barang gadaian yang tidak akan berkurang apabila dipakai, boleh dipakai oleh si penerima, gadaian. Ulang Ustaz. Boleh pakai oleh si penerima gadaian. Boleh dipakai oleh si penerima gadaian apabila dia yang memberi belanjanya. Dia yang memberi belanjanya. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini binatang. Kalau kita kiaskan kenderaan contohnya. Ya, kenderaan tu yang kita pakai, mana kita kena bagi nafkah dia. Maksudnya, ya kita isi minyak dia, ya. Kalau kurang minyak kita isi minyak dia, ya selama kita pinjam. Maknanya ya kita kena bagi nafkah ya kepadanya. Begitu juga kalau dikaitkan dengan binatang, ya, maka susunya juga kita boleh perah dia pada binatang itu, ya, dan ya kita berikan nafkah untuk binatang itu, iaitu makan minumnya. Ya. Dan ya seandainya ia berupa gadaian, maka ya orang yang ya menerima gadaian itu, dia boleh gunakan atau boleh memakainya, ya, barang gadaian itu, ya, selama ya dia mengikut perjanjian. Contohnya misal kata seseorang itu ya dia tidak ada duit, lalu dia gadaikan kepada seseorang, kau ambillah kalung aku ini, ya, bagilah aku 500. Tapi bukan beli, ya, ada gadaikan saja, ya, maka ya dibagilah ya 500 contohnya, dan kalung itu dipegang oleh si penerima gadaian itu, maka dia boleh pakai kalung itu sebab kalung itu tidak ya berkurangan.
selagi belum dia lunaskan gadaian itu, bayaran gadaian itu. Jadi dia boleh pakai. Itu tidak salah. Jadi dalam Islam juga dia ada disebut dia gadaian. Mana dibolehkan hal gadaian. Baik lagi. Siapa nak baca? Okey, saya baca Ustaz. Okey, sila. Hadis 879. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hilang sesuatu gadaian daripada tuannya yang menggadaikannya. Keuntungannya buat dia dan kerugiannya atasnya. Diriwayatkan dia oleh Daraqutni dan dari Hakim dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan, tetapi yang terpelihara di sisi Abu Daud dan lainnya ialah kemursalan. Okey, 879 catatkan. Hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa barang gadaian kalau tidak ada perjanjian tidak boleh terlepas dari pemiliknya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Kita ni dalam kehidupan kita, ya, daripada dulu kita dah tahu tentang pajak gadai. Ya. Dan tengok ya kelebihan antara pajak gadai Islam dengan bukan Islam. Kalau kita gadaikan ya pada pajak gadai bukan Islam, disebut ya dalam bahasa Arab ni ar-rahnu ya. Ar-rahnu. Jadi bila kita gadaikan pada yang bukan Islam, dia ada tempoh. Contohnya 6 bulan. Ya. Kita dah gadaikan rantai kita harga 800. Dan tempoh yang diberikan ialah 6 bulan. Bila sampai habis tempoh 6 bulan kita tak tebus, ya kita punya rantai hilang. Kita duit tak dituntut lah. Duit 800 yang kita ambil tu tidak dituntut. Tetapi ya kita punya barang gadaian kita hilang. Padahal rantai itu harganya bukan 800, mungkin 2000. Tapi kita hanya mengambil 800 kerana kita tak mau banyak pinjam dan mungkin nanti berat nak bayar. Tapi rupanya 800 pun terlepas juga tak dapat bayar. Maka ya hilanglah rantai kita. Ya. Ini adalah ya gadaian bukan Islam. Tapi kalau gadaian Islam, ar-rahmu, ya biasa bank apa muamalat apa ya, ada pajak gadai ar-rahmu. Kalau perempuan nak ya membuat gadaian, eloklah ke tempat gadaian Islam atau ar-rahmu itu. Ya, apa kelebihannya? Ya, kelebihannya begini. Contohnya kita gadaikan rantai tadi ya dengan harga ya 2000 lah contohnya. Ya, tetapi ya malangnya kita tak dapat nak ambil. Dah sampai tempoh tak dapat nak ambil, ya. Maka pihak ya ar-rahnu ni akan memaklumkan kepada kita dan kita pun memang tak dapat nak menebusnya. Maka pihak ar-rahnu ini akan menjualkan kita punya barang. Baik, contohnya sekarang ni barang itu berharga contohnya 4,000.
Ya, contoh 4,000. Jadi, ya, maka pihak Gadean ini akan menjualnya dalam harga 4,000 contohnya. Maka, ya, pihak Gadean akan mengambil 2,000, ya, 2,000 untuk yang kita pinjam. Kemudian ada lagi 2,000. Maka 2,000 ni tahu bagaimana? 2,000 ni akan dibagi dua. 1,000 diambil oleh pihak Ar-Rahnu, 1,000 dipulangkan kat kita. Daripada keuntungan itu dipulangkan kat kita. Jadi kita dapat 1,000 lagi. Cuba kita gadaikan pada yang bukan Islam. Ya, kalau dah habis tempoh, tak dapat tebus, habis. Tapi dalam Islam tidak ada aniaya. Ya, kita masih dapat, kalau dia jual, dia dapat keuntungan. Keuntungan itu akan dibagi dua. Itu saya katakan. Pertama, dia dah bayarkan kita punya hutang. Ya, kita punya pinjaman tadi 2,000. Ya, sebagai gadaian. Kemudian 2,000 lagi dibagi dua. Keuntungannya Dia ambil upah simpan je, Ustaz. Dia ambil upah simpan sahaja ikut tempoh tu. Maknanya 2,000 tolak upah simpan tu. Kalau upah simpan tu 600, yang 1,600 tu yang dipulangkan. Tengok cantik tak? Kan cantik tu. Kan? Kita masih untung lagi, ya. 1,600. Contoh 600 tu kata upah simpan. Dia ambil 600, ya. Kita dah dapat 1,400 lagi kat kita, ya. Nampak? Ya, jadi tidak teraniaya orang yang punya barang. Itu bezanya Islam dengan bukan Islam. Sebab itu kalau nak gadai, gadailah kepada gadaian Muslim. Ya, Ar-Rahnu. Dia biasa bank apa muamalatnya? Bank rakyat, Ustaz. Bank rakyat. Bank rakyat, ya. Ya. Itu, ya. Itu baiknya gadaian Islam. Disebut Ar-Rahnu, dia sebut bahasa Arab. Jadi kadang kita tahu. Kalau biasa orang pajak gadai, ya, dia gunakan bahasa Arab, Ar-Rahnu. Ar-Rahnu tu mana pajak gadai lah. Okey, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Silakan. Orang yang sama pun tak apa, ulang-ulang. Yang lain boleh dengar. Okey, silakan. Saya baca, ya. Siapa yang paling kuat suaranya, tu kena. Okey. Sila. Bacalah. Saya ke? Okey. Hadis 880 dari Abi Rafi, bahawasanya Nabi SAW pernah pinjam dari seekor unta muda. Lalu datang kepadanya untuk unta zakat. Lalu ia perintah Abi Rafi membayar kepada orang itu unta mudanya. Maka ia berkata, saya tidak dapat melainkan unta baik yang berumur 4 tahun. Sabdanya, berikanlah dia kepadanya kerana sebaik-baik manusia ialah yang baik pembayarannya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Baik, ya. 880 catatkan hadis sah. Matan boleh membayar hutang dengan yang lebih baik daripada yang dipinjam. Hukum sunnah. Hukum sunnah. Maknanya mengembalikan hutang dengan yang lebih baik, ya, diperbolehkan. Mana kita pinjam, ya, suatu barang, ya, maka, ya, barang yang kita pinjam tu kemudian rosak, maka kita ganti itu ganti yang lebih mahal daripada yang kita rosakkan atau pecahkan, maka ia tidak ada salahnya, itu lebih baik, ya.
Macam itulah dikatakan oleh Nabi. Ya, katanya orang yang terbaik ialah orang yang baik dalam menjelaskan hutang. Itu ya kata Nabi. Mana tak ada salah. 881 tak pernah baca 881 sampai habis je. Sampai habis. Silakan. Mungkin saya baca Ustaz. Sila. Hadis 881 dari Ali, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap hutang yang menarik faedah maka iaitu riba. Diriwayatkan dia oleh Harith bin Abi Usamah, tetapi isnadnya terlalu lemah. 882, hadis 882, dan ada baginya satu persaksian yang lemah dari Fadlalah bin Ubaid di sisi baik Hakim. 8 hadis 883 dan satu lagi sebagai mauquf dari Abdullah bin Salam di sisi Bukhari. Ya, baik, catatkan 881 sampai 883. Satu hukum 881 sampai 883 hadis lemah. Matan, pinjaman yang ditarik keuntungan daripadanya termasuk riba. Hukum sebab, belum termasuk riba. Belum termasuk riba. Hukum dia apa tadi Ustaz? Hukum sebab, sebab, koma ya. Kemudian sambung, belum termasuk riba. Belum termasuk. Apabila tidak menjamin riba jahiliyah. Noktah. Lihat surah Ali Imran ayat 130. Satu tiga kosong. Jadi, kalau dia berlebih, membayarnya dia berlebih, tapi tidak sampai kepada amalan riba jahiliyah, maka ia tidak dikatakan riba. Sebab riba jahiliyah ini adalah terkandung di dalamnya penganiayaan. Contohnya begini, riba jahiliyah. Dikatakan dalam Quran adha'afan mudha'afatan, mana gandaan yang digandakan. Contohnya kita pinjam 100. Orang yang memberi pinjam ini, dia kata boleh pinjam 100, nanti pulangkan 150. Tapi kalau sebulan kamu tak bayar 150, masuk 2 bulan jadi 100, jadi 200. Tiap bulan akan naik 50 contohnya. Bayangkan kalau dah sampai 4 bulan, orang tu tak bayar. Berapa banyak gandaan. Itu dikatakan adha'afan mudha'afatan. Maknanya dah menindas. Gandaan yang digandakan. Inilah riba jahiliyah namanya. Yang diharapkan. Sama dengan ahlung. Ahlung pun macam tu juga. Tapi banglung tak ada, ahlungnya.
Ya. Bang Long dia tak buat macam tu. Ya. Baik. Ini ataupun kita boleh tafsirkan iaitu dulu ya chatty kan chatty ya, jadi chatty ni macam itulah gaya dia adalah sama dengan riba jahiliyah ya, sekadar kita meminjam dan kita pulangkan, kita bagi lebih sikit ya, dan tidak ada gandaan apa pun, hanya kita bagi lebih sikit. Dia tak ada diistilahkan sebagai riba jahiliyah. Ya, sebab riba jahiliyah ni ada unsur penindasan, ada unsur kezaliman. Ya, yang untung yang memberi pinjam, tapi yang meminjam ni dia teraniaya. Ya, dalam dia pinjaman pokok tak dapat bayar. Ya, dia punya riba dah berganda-ganda lebih daripada pinjaman. Ni masalah. Ya. Kalau sekadar kita pinjam contohnya 400, saya pinjam, kemudian terlewatlah sampai 2 bulan contohnya. Lalu kita pun pulangkan. Kita bagilah 400 lebih, 420 ke apa kita bagi. Ya, itu tidak mengundang kepada riba. Ya. Ya, hanya kita berikan kerana kelewatan kita bayar. Maaf kerana kelewatan kita bayar. Tak ada salahnya. Ya. Dan di situ juga tidak ada unsur teraniaya. Yang meminjam tak rasa teraniaya, tak ada pun. Ya. Rasa rasa senang hati. Bahagia sebab apa? Ya. Dia telah dapat meminjam. Dalam keadaan yang dia sesat tadi, dia tolong. Jadi tak ada salahnya. Ya, itu tidak ada aniaya, unsur aniaya. Itu dikatakan dalam hukum ini, hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Ya, yang betulnya ialah kalau ia menarik kepada riba jahiliyah. Sebab zaman semasa Nabi SAW pindah ke Madinah, pada masa itu orang-orang Madinah banyak terikat dengan orang-orang Yahudi. Sebab mereka banyak pinjam kepada orang-orang Yahudi. Sampai kadang nak memberi sokongan, dah berbagi dua. Nak sokong Nabi ke nak dengar cakap Yahudi. Dah serba salah. Kalau sokong Nabi, dia terikat dengan orang Yahudi. Sebab dia banyak meminjam daripada orang Yahudi, terikat dengan hutang. Jadi macam itulah jadi serba salah, sehinggalah turun ayat memerangi tentang riba. Maka dihapuskan riba. Pada masa itu barulah orang-orang Islam lega. Kalau seandainya orang yang memberi pinjam itu dia tidak kembali kepada apa yang dihukumkan Allah, maka dia punya harga pokok atau modal akan hilang. Mana nak pilih? Kalau dia nak ambil riba juga, maka harga pokok ataupun modal akan hilang. Jadi akhirnya mereka memilih untuk dapatkan harga pokok dia ataupun modal. Maka habislah berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan hal pinjam, hal hutang, dan juga yang berkaitan dengannya tadi. Dan kita ada masuk lagi tajuk baru. Tajuk baru ni disebut babut taflisi. Babut taflisi wal hajri. Wal hajri. Taflisi ni maknanya bab dikatakan sebuah muflis. Muflis ni apa? Muflis bankrupt.
Bankrupt. Ya. Ya. Wal hajri, ya, dan juga ya hajri ini tanggungan dalam orang yang berada dalam tanggungan orang lain dan orang yang berada dalam tanggungan. Boros. Wal hajri. Kurang beres. Ini bab yang kita belajar ni dia tak ada panjang-panjang dah. Ya, pendek-pendek dah. Tajuk-tajuk dan tak ada panjang-panjang macam yang hari tu ya. Baik, sekarang ni kita teruskan hadis 884. Siapa nak baca? Saya baca Ustaz Silakan. Dari Abi Bakr bin Abdul Rahman dari Abi Hurairah ia berkata, kami dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat barangnya betul-betul di sisi seseorang yang sudah jatuh miskin, maka ia lebih berhak daripada yang lainnya. Muttafaqun alaih. Ya. 884. Katakan hadis sah. Matan, orang yang mendapatkan barangnya sahaja pada orang yang jatuh dalam perniagaan, maka dia boleh mengambil barang itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, contohlah ya, senang yang dah dipaham. Ya, orang yang berniaga. Biasanya kalau kedai-kedai berkaitan kedai-kedai runcit contoh ya. Kedai-kedai runcit ni dia macam-macam barang. Ya, dan barang-barang ni sebenarnya bukan cash ya. Kebanyakan company ni hantar. Contohnya company susu hantar susu. Ya, company ni tukar hantar ni. Macam itulah. Dia hantar dan kemudian dia ambil duit tadi atau bayaran tadi ya pada 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali, ya, mana yang terjual dia akan ambil dan yang kurang dia akan tambah lagi. Jadi barang-barang ni sentiasalah berhutang dalam satu kedai itu. Sentiasa berhutang. Jadi duit tu hanya dipusingkan saja, mana yang dah laku dia kena bayarlah pada company itu. Jadi tiap company banyak company. Ya, jadi semua letak itu, letak ini ya. Lain-lain barang. Ya, jadi jangan kita sangka yang barang-barang tu semua kita bayar habis. Ya, tak. Kebanyakan kita tak bayar pun. Kita bayar ya mana yang yang laku saja kita akan bayar. Itu pun dia akan ambil dalam masa 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali pusingan dia berjalan. Ya, pusingan dia mengantar barang. Macam tu. Baik. Ada juga barang-barang yang mana tunai pun ada, bukan semua. Tapi kalau seandainya tuan punya ya gedung ini ataupun kedai ini bankrupt, ya, maka company ni dia akan datang ke kedai itu, dia akan mengambil barang-barang dia. Ini maksudnya tak ada salahnya. Company mana dia sudah bankrupt, ya, tauke sudah bankrupt. Maka ya company akan datang ke kedai dia mengambil barang dia. Kalau misalnya kita di bahagian susu, ambillah susu. Bahagian apa lagi ya sardin, maka dia orang tu akan ambillah barang-barang dia. Macam itulah. Sampailah habis. Jadi satu-satu company tu dia tak boleh lah ambil barang orang lain punya, dia ambil dia punya saja. Ini dalam Islam macam itulah.
Dan dia tidak boleh memaksa lagi ya untuk orang yang bankrupt ini membayar. Dia tak boleh memaksa. Atau dia dipaksa sebab sudah bankrupt. Itu ceritanya. Lagi? Siapa nak baca? Silakan teruskan. 885. Baca ya. Ha. Hadis 885 dan diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Malik dari riwayat Abi Bakar dan Abdul Rahman dengan mursal dengan lafaz sabdanya, siapa seorang jual satu barang lalu orang yang membelinya jatuh miskin tetapi ia belum bayar sesuatu dari harganya dan ia dapati barangnya itu masih ada, maka ia lebih berhak kepadanya, dan jika mati pembeli itu maka barang kepunyaan orang itu jadi rebutan tapi diwashalkan oleh Baihaqi dan diwasalkan oleh Baihaqi dan ia lemahkan dia menurut Abi Daud. Okey, catatkan ya, 885. 885 hadis boleh dipakai. Matan, apabila pedagang itu mati, maka barang-barang yang ada di kedai dibagi-bagikan kepada orang yang memberi hutang. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Ini ceritanya. Ya, seandainya orang yang tuan punya kedai tu, ya, dia muflis, mati contohnya, ya, maka ya, kalau ya seandainya dia mati, maka barang-barang yang ada di kedai, pihak waris mengizinkan company-company yang menghantar barang-barang itu, ya, dipersilakan mengambilnya. Sebab ya tuan punya kedai ini sudah tak ada, dah mati. Ya. Itu cara Islam. Maknanya ya tidak ada salahnya dia punya, sebab barang-barang ini bukan kira dikatakan barang-barang yang masih berhutang, sebenarnya belum dibayar. Jadi ya tauke itu mati, maka ya tetap company ini akan mengambil barang dia, dan waris dia tidak boleh menahan. Waris tidak boleh menahan, tapi waris boleh menjadikan saksi supaya ya masing-masing company jangan mengambil hak orang lain pula. Macam tu. Ya. Ustaz, tanya Ustaz, barang yang dah terjual tu kena bayar juga ke Ustaz? Pembekal tu tadi. Maknanya barang yang terjual, kalau company, kalau seandainya waris tahu, maka waris itu membayarnya lah. Ya, kalau seandainya ya waris itu ya tidak tahu dan pihak company pun ya tidak menuntut apa-apa, tak ada salah. Ya, kecuali pihak company menuntut, maka pihak waris itu kena bayarlah yang dia dah terjual. Bayar juga lah ya. Pembekal, kira pembekal ya. Kira pembekal. Macam itulah. Ya, ini dalam Islam. Ya. Ingat kat dalam
di tempat kita ni, ya terkadang orang tu sudah dijatuhkan muflis daripada mahkamah, dijatuhkan muflis, ya, tapi masih mewah lagi, ya. Dia dah muflis tapi mewah. Sebab apa? Ya, sebab harta tu dinamakan bukan nama dia, nama isteri dia, nama anak dia, nama sepupu dia, ya. Jadi itulah bila company dia dijatuhkan bankrupt, maka company dengan dia saja kena. Tapi dia boleh, ya, boleh mewah lagi sebab ya di belakang support kuat. Ya, harta tu dah ada pada keluarga dia. Itu, ya. Hukum macam mana, Ustaz? Contohnya Ustaz? Dalam segi hukum, ya. Dalam segi hukum maknanya tidak salah lah, sebab dia memang mencari, dia bukan menipu. Ya. Dia memang mencari, dia bukan menipu. Tinggal lagi, ya, dia berjaga macam itulah, maknanya bila jatuh company itu, ya, bila jatuh dia adalah tempat nak bersandar. Ya. Macam tu. Ya. Tapi kalau seandainya semua duit menipu, tak adalah dikatakan sebagai halal. Ya. Kalau dia jalan menipu, ya, supaya tidak dikejar oleh hasil dalam negeri, contohnya kan, maka ya duit-duit yang dikatakan bukan halal ni, ya, bagilah penipuan, bagilah kepada anak bini dan sebagainya. Ya. Dia tak simpan lah. Kalau disimpan nanti tahulah, ya, audit tu akan tahu. Selalu kalau muflis ni orang yang tak boleh bayar hutang-hutang dia ke bank ke, kan? Ya. Itu dia masih berhutang. Ya. Dia kan ada setengahnya. Dia sampai kita contohnya pihak bank, berapa yang mampu engkau bayar? Kata dia RM2. Maka dia bayar RM2 setiap bulan tu, RM2 selama dia hidup. Hutangnya macam tu. Orang yang mengutip pun mati dulu katnya. Yang mengutip pun mati dulu, dia pun sampai mati berhutang RM2. Tapi bila dah jatuhkan hukum muflis, orang-orang yang berhutang dengan dia dah tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut lagi dah. Tapi Ustaz dah bunuh pula akhirat, dia hutang dia tak lunaskan. Itu maknanya dalam segi hukum dunia dia dah diputuskan, dia dah muflis, satu lain. Tapi yang hutang ni hutang hidup, dia mampu, dia tak bayar hutang, itu lain lah. Yang ini memang benar-benar dia jatuh muflis. Macam tu. Kemudian sampai pihak hakim, ya, mahkamah, ya, paksa dia bayar berapa yang mampu. Memang betul kalau dia memang dia nyatakan dia mampu RM2 contohnya, dia mampu, maka RM2. Ada ke mahkamah mahu RM2, Ustaz? Ada pula. Ada. Sebab dia dah tak ada apa-apa. Dia dah tak ikut bacalah. Dia datang pun dah pakai selipar ya. Kadang dia tu syarat Ustaz bagi RM2 tu. Ada Kasut dia yang kilat-kilat kat dalam kereta, Ustaz. Dalam kereta. Dia masuk mahkamah pakai selipar ya. Pakai baju pun kusut je. Yelah, pakai kasut kilat nanti dia ambilnya. Pakai je lupa. Kita je masuk mahkamah. Tapi itulah maknanya kalau jatuh muflis ni banyaklah yang